كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات ونيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua adik-adik? Baik. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pastinya dalam rancangan Jom baca. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Hari ini adik-adik yang saya kasih sekalian, kita nak belajar lagi satu surah yang sangat memberi peringatan, pengajaran kepada kita. Surah ini nama dia adalah Surah Al-Masad. Surah apa? Surah Al-Masad. Ada qalqalah dulu dia. Al-Masad. Al-Masad. Masya Allah, bagus. Surah Al-Masad, surah Makkiyah, surah yang ke-111 dalam kedudukan surah-surah dalam Al-Quran, mempunyai 5 ayat. Dan surah ini ada juga nama lain bagi surah ini, antaranya iaitulah surah Al-Lahab. Surah apa? Surah Al-Lahab. Sebab apa dalam ayat yang pertama ada kalimah lahabin? Apa dia? Lahabin. Masya Allah. Surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, juga adik-adik Ustaz kasihi dekat sini. Surah ini turun khusus menegur Allah Akbar seorang manusia. Kalau surah ni Al-Quran kan, surah ni ataupun ayat yang turun cerita pasal manusia ataupun seseorang khusus ni, memang kita kena beri perhatian. Sama ada orang itu orang yang baik, orang yang saleh, ataupun orang itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agak-agak surah Al-Masad ni orang soleh ke, untuk orang soleh ke, orang yang dimurkai Allah? Orang yang dimurkai Allah. Subhanallah. Kenapa? Sebab nama dia tadi tu selalu kita dengarkan. Lahab. Apa dia? Lahab. Ataupun kalau nama dia yang ada perkataan satu lagi tu Abu Lahab. Abu Lahab. Masya Allah. Surah ini turun ataupun Abu Lahab ini adalah sebenarnya Abu Lahab ni pak saudara Nabi, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni antara orang yang sangat gembira bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Masa Nabi SAW lahir, Abu Lahab ni ialah pak saudara kan, menjadi antara orang yang sangat gembira, sangat bahagia kerana Nabi SAW dilahirkan, dapat anak lelaki kan, anak saudara lelaki, suka dia. Tetapi Abu Lahab menjadi seorang yang paling kuat menentang Nabi SAW. Masya Allah. Masa Nabi lahir, dia orang paling happy, paling gembira. Tapi bila Nabi dah menyebarkan Islam, Nabi berdakwah, Nabi menyampaikan Al-Quran, Abu Lahab inilah menjadi orang yang orang nombor satu, paling kuat sekali. Dia menjadi penentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Abu Lahab tidak boleh menerima. Abu Lahab tak boleh terima dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Abu Lahab ni orang yang kaya, ada kedudukan kan. Jadi dia tak boleh terima Nabi SAW sampaikan dakwah ataupun agama selain daripada nenek moyang mereka kan. Nama lain bagi Abu Lahab ni lah Abdul Uzza. Apa?
Abdul Uzza kan. Jadi Abu Lahab ni pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpul seluruh masyarakat Mekah itu ataupun tanah Arab ketika itu kan. Nabi panggil, wahai penduduk Arab, tanah Arab, di sini aku ingin, Nabi satu Nabi naik ke atas satu bukit. Aku ingin menyampaikan kepada kamu satu perkara. Biasanya menjadi satu adat ataupun kebiasaan orang-orang Arab, apabila satu berita disampaikan di atas bukit, maka itu menunjukkan ada satu berita penting yang nak disampaikan. Jadi berduyun-duyun masyarakat Arab ketika itu berkumpul di hadapan Nabi. Nabi berada atas bukit dan para orang Arab datang berkumpul depan Nabi nak mendengar apakah perkara penting yang nak disampaikan oleh Nabi. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang Arab, percayakah kamu jika aku menyebut ataupun bagi tahu kepada kamu kan bahawa ada sekumpulan tentera nak menyerang kita kan? Dia kata percaya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah merupakan seorang manusia yang sangat dipercayai di tanah Arab ataupun di kota Mekah ketika itu kan. Sebab itu Nabi digelar Al-Amin kan. Orang yang tak suka Nabi, orang yang suka menentang Rasulullah, dia tak suka kat Rasulullah, tapi bila dia nak keluar daripada Mekah, dia simpan barang-barang dia kat rumah Nabi. Sebab apa? Sebab dia percaya kepada Rasulullah. Tengok, walaupun dia tak suka Nabi, tapi bila dia nak keluar, dia nak pergi Madinah ke, dia nak pergi Taif ke, nak pergi mana, dia simpan barang-barang berharga kat Nabi. Sebab dia tahu Nabi SAW adalah seorang Al-Amin yang sangat dipercayai amanah kan. Tapi sebab itu bila Nabi kata berkumpul, dia nak sampaikan satu berita tu, ramai orang berkumpul. Nabi cakap, kalau aku beritahu kepada kamu di belakang bukit ini ataupun saat ini ada tentera yang nak menyerang kita, nak menyerang kamu, percaya ataupun tidak? Maka orang-orang Arab jawab, percaya. Masya Allah. Lepas tu Nabi pun sebut, ketahuilah bahawa, percayalah kamu bahawa hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kamu yang satu, Tuhan kamu yang esa. Hendaklah kamu mengikuti ajaran Allah, hendaklah kamu mempercayai Al-Quran yang aku sampaikan. Tiba-tiba bila mendengar berita ataupun dakwah yang Nabi nak sampaikan tu, Abu Lahab tadi pun kata, tabban laka. Masya Allah. Abu Lahab tadi nampak saudara Nabi ni, dia menjerit, tabban laka ya Muhammad. Dia kata, celaka kamu Muhammad, binasa kamu Muhammad. Masya Allah, dia marah. Sebab apa? Dia kata, oh kamu kumpulkan kami dekat sini semata-mata nak menyampaikan dakwah kamu. Tabban laka Muhammad. Masya Allah. Dia kata, binasa kamu Muhammad. Allahu Akbar. Dahsyatnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Masad ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah ulang 2 kali dekat sini kalimah tabbat. Jadi apakah maksud tabbat tadi, Adik Uzma dan juga adik-adik yang Ustaz kat sini? Sekejap lagi Ustaz akan sambung. Kita nak berehat dahulu seketika. Kita bertemu lagi dalam rancangan Baca. kembali selepas ini insya-Allah. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman. Dapatkan sambungannya. Itu teaser saja. Itulah Al-Quran itu adalah satu petunjuk dan pedoman buat kita. Buat siapa? Buat kita semua. Contohnya dalam kisah Abu Lahab ini, ayat yang Ustaz sebut tadi kan, ketika Nabi kata, percayalah kamu bahawa aku adalah utusan Allah, percayalah kamu bahawa Tuhan kamu hanyalah satu, yakni Allah, percayalah kamu bahawa Al-Quran diturunkan kepada kita semua untuk kita mendapat petunjuk dan hidayah. Orang Arab dengar terkejut, dan tambah-tambah lagi Abu Lahab yang memang bencikan Nabi SAW, maka dia kata, tabban laka, binasalah kamu.
Ya Allah, dikata kat Rasulullah binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sebenarnya Abu Lahab lah yang celaka, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa maksudnya? Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Allahu Akbar. Masya Allah, takutnya Allah kata sebenarnya kamulah yang binasa. Binasalah tangan kamu, kedua-dua tangan kamu Abu Lahab. Kenapa? Tangan Abu Lahab senantiasa melakukan kerosakan. Allahu Akbar. Takut tak? Allah sebut dalam Al-Quran nama dia, ya Allah. Allah tujukan ayat ataupun surah ini kepada dia. Kenapa? Kemungkaran dan juga kemaksiatan yang dibuat oleh Abu Lahab. Allahu Akbar. Baik, jadi insya-Allah sekejap lagi Ustaz akan sambung lagi. Ustaz nak dengar dahulu suara adik-adik. Boleh? Kita nak mengaji dulu. Kita nak baca bersama juga dengan tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Kita nak mengaji sama-sama surah Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, Sadaqallahu Azim. Adik-adik, kita baca tadi taranum apa? Hijaz. Bagus, Alhamdulillah. Murattal Hijaz. Jadi Ustaz dah baca taranum Murattal Hijaz. Adik-adik boleh baca ayat yang pertama dengan kita dengar bacaan dari adik Aunma. Silakan dia semua. Ayat Bismillah dan ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus, Alhamdulillah. Taranum apa tu? Lihatlah. Oh, adik Azman minat jaharkah Oh, Masya Allah. Jiharkah ataupun jaharkah Kalau tak jadi, jerkah. Jangan belajar tak apa, insyaAllah. Okey, kita terus bersama dengan adik Abid. Ayat yang kedua, silakan. Ayat tu panjang, ada tarik nafas betul-betul. Tarik nafas, kemudian baca. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Bukan kata. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Bagus, Alhamdulillah. Di Adib, Alhamdulillah. Abid, adik Abid maaf. Seterusnya kita nak dengar ayat yang ketiga. Ada huruf sad kat sini. Ayat yang ketiga kita persilakan adik Zikri. Sayasla naran zata lahab. Bagus, Alhamdulillah. Ayat ketiga. Ayat yang keempat kita nak dengar daripada adik Asma. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Pedas sikit lagi. Hammalatal hatab.
وامرأته حمالة الحطب. Bagus. Alhamdulillah, jelas bacaannya. Kita nak dengar ayat yang kelima daripada adik Syifa. في جيدها حبل من مسد. Wah, subhanallah alaiki. Terima kasih adik Syifa. Adik Saqif belum baca lagi. Ustaz nak dengar ayat yang kelima dengan Taranum Sabah, boleh? Oh, boleh. Cuba. في جيدها حبل من مسد. Wah. Kalau jelas sekali lagi. Min masad. من مسد. Wah, subhanallah alaik. Alhamdulillah. Dalam lima ayat ni adik Syifa, Asma, Uzma, Abid, Ahmad Thaqif dan juga adik Zikri, antara huruf ataupun kalimah yang Ustaz nak suruh jaga betul-betul, iaitulah kalimah ayat yang pertama tu, kalimah watab tu. Sebab apa? Atas sebab ada sabdu kan? Tadi ingat tak kita kongsikan ataupun pernah sebelum ini ataupun dalam pengajian Al-Quran kita, qalqalah apa yang bila ada sabdu dekat ujung dia? Qalqalah yang paling tinggi kan? Kubra. Ada Ustaz tak ajar asyaddu kubra kan? Ada juga kubra kan? So lantunan dia paling tinggi. Watab. Cuma وتب. sekali lagi. 1, 2. وتب. Kalau kasab tu macam tu tak bunyi dia. Ayat yang kedua bunyi macam mana? 1, 2, 3. كسب. Wama kasab. وما كسب. Dia ringan dia yang kedua. Kalau yang satu tadi cuma وتب. sekali lagi. 1, 2. وتب. Watab. وتب. Bagus. Ada beberapa huruf lagi yang Ustaz nak kongsikan ataupun nak beri penekanan adik-adik sekalian. Namun kita nak rehat dahulu seketika, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali selepas ini, pastinya dalam rancangan Jom baca. Kembali selepas ini. Alhamdulillah. Kita kembali dalam surah Al-Masad. Tentunya perkongsian kita dalam rancangan Jom baca. Alhamdulillah. Jom baca pada hari ini. Adik-adik, kita berkongsi surah Al-Masad. Surah yang akhir-akhir kalimah dia semua qalqalah. Tapi ada qalqalah wusta pertengahan dan ada juga satu kalimah qalqalah kubra. Surah Al-Masad ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan saya muliakan, sangat-sangat memberi peringatan dan teguran kepada kita supaya kita tidak mudah bercakap buruk kepada orang lain. Contoh macam yang berlaku kepada Abu Lahab, tidak menerima dakwah yang disampaikan daripada Nabi SAW. Dan ini satu motivasi kepada kita semua adik-adik yang Ustaz kasihi, iaitulah walaupun bapa saudara kita, datuk saudara kita ke, jiran kita, kawan baik kita ke, selagi mana mereka ada buat perkara yang salah, kita kena nasihat, kita kena tegur, kita kena beri peringatan. Itulah yang dibuat oleh baginda SAW. Cabaran terbesar, antara cabaran yang besar buat Nabi SAW menyampaikan dakwah, apabila orang terdekat di sekitar Nabi pun tidak menerima dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi pernah tak berputus asa? Nabi tak pernah berputus asa kan. Jadi ada seorang lagi sama dengan kan, dia pun turut membuat cercaan, buat hinaan, bahkan dengan menggunakan tangan dia kan, iaitulah isteri kepada Abu Lahab. Nama dia Ummu Jamil. Nama apa? Ummu Jamil. Allah, Ummu Jamil ni apa yang dia buat? Dia letak duri. Dia tak suka sangat pada Rasulullah, dia benci sangat pada Nabi SAW, sehingga kan mana dia tahu jalan yang akan Nabi sampai keluar, Nabi keluar daripada rumah untuk sampaikan dakwah, dia akan letak duri-duri pada jalan yang Nabi lalu. Allah Akbar, teruknya kan. Dia tak suka Nabi kan, dia benci Nabi sehingga dia buat macam tu sekali. Isteri kepada Abu Lahab. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata ataupun sebut dalam Al-Quran surah Al-Masad ni kepada isteri Abu Lahab, iaitulah antaranya ayat yang ketiga
Kan? Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora, yakni api neraka. Begitu juga dengan isterinya, pembawa kayu api ataupun kayu bakar, yakni penyebar fitnah. Tugas Ummu Jamil ni, samping dia letak duri-duri ni dekat jalan Nabi nak lalu ni, dia juga senantiasa bila jumpa kawan-kawan dia sampaikan fitnah, dia buat fitnah. Dia mengutuk Nabi, dia hina Nabi, dia fitnah Nabi SAW. Apa balasan dia? Allah sebut dalam ayat yang kelima. Apa dia? Cuba baca Ahmad Sakif. Ayat yang kelima. Iaitulah di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal. Dekat leher nanti, dekat leher Ummu Jamil nanti dan juga Abu Lahab nanti akan dipakaikan satu tali ataupun tali yang dibuat daripada sabut kelapa kan, disangkut ataupun dipintal, ataupun maksudnya nak sebut kat sini tali yang akan senantiasa merenggut-renggut, tali yang akan senantiasa ditarik-tarik kepada kedua orang ini di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, naudzubillahi min zalik. Masya-Allah, takutnya gerunnya apabila nama disebut di dalam Al-Quran. Allahu akbar. Adik Syifa, Adik Asma, Adik Uzma, macam mana surah Al-Masad pada hari ini? Ada apa soalan tak nak tanya Ustaz? Tajwid ke apa ke? Tak ada ya? Kalau macam tu, eloklah Ustaz yang bertanya kepada yang di hujung sana. Baju warna sama dengan Ustaz, Adik Syifa. Masya-Allah. Surah Al-Masad ni Ustaz sebut tadi kan, hujung dia Syifa, dia ada qalqalah. Dan ada satu kalimah ayat yang pertama tu, dia ada sabdu dekat kalimah watab. Apakah nama qalqalah dia? Ingat tak? Ingat? Ingat, bagus. Qalqalah dia qalqalah kubra. Kubra, bagus. Maksudnya Apa tu, antara paling tinggi lah. lantunan dia Lantunan dia paling paling tinggi. Boleh tak nak dengar lantunan dia tu? Cuba cak ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Betul. Kalau berbeza dengan ayat yang ketiga tu, sayasla Sayasla naran dzata lahab. Kepala pertengahan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Tonton ya. Watab qalqalah kubra, lantunan yang paling tinggi. Baik. Jadi adik putri dah, adik putera pula. Adik, ada tak soalan untuk Ustaz di akhir-akhir surah Al-Masad ini? Ada soalan? Apa dia soalan Nabi? Apa doa yang mengarahkan hati kita? Doa kedarah hati. Jom baca sama dengan Ustaz, okey? Rabbi shrah li Rabbi shrah sadri sadri wa yassir li wa yassir li amri amri wahlul 'uqdatan wahlul 'uqdatan min lisani min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan kita dapat amalkan doa ini, doa penerang hati ini, doa mudahkan urusan kita insya-Allah, lancarkan kefasihan percakapan kita, perbualan kita, bacaan kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, sahabat Al-Quran semuanya, insya-Allah mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran dan jumpa lagi pastinya dalam perancangan Jom baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.